Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Baik, pada malam ini jemaah, kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang ke-12 yang telah saya bawakan pada minggu lepas. Di sesi kita yang lepas, kita ada bincangkan tentang perjalanan Nabi SAW yang melihat beberapa peristiwa pelik dan tak dapat dibayangkan, yang tak pernah dilihatlah oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh dua orang ketika waktu itu, yang kita fahami mereka sebagai malaikat yang ada bersama dengan Nabi SAW di sepanjang perjalanan. Jadi pada minggu lepas kita dah masuk kita dah bawa perbincangan pada 5 tempat yang telah dikunjungi oleh Nabi SAW, namun masih lagi tidak diketahui apakah tempat tersebut dan mengapa orang yang Nabi SAW lihat dikenakan dengan azab yang sedemikian rupa. Mungkin jika sesiapa yang terlepas perbincangannya, saya mohon dapat dilihat kembali kepada rakaman kuliah kita yang ada pada minggu lepas supaya dapat ikuti perbincangan ini dengan lebih baik lagi. Malam ini kita masuk kepada bahagian yang kedua pada hadis yang begitu panjang ini, iaitu Nabi SAW setelah Nabi berada di tempat yang kelima itu, Nabi tanya kepada mereka berdua, siapakah dia. Iaitu Nabi ada lihat orang yang mana wajahnya begitu hodoh, lalu dia menyala-nyalakan api dan mengelilingi di sekeliling dan mengelilingi api itu kan. Nabi tanya siapakah dia. Dua orang itu kata kepada Nabi dengan jawapan yang sama, sudah, jom kita berangkat ke tempat yang lain. Baik, seterusnya perjalanan Nabi SAW pada tempat yang berikutnya, kita lihat dalam kitab kita bermula di muka surat yang ke-59. Oh maaf saya lupa nak tukar halaman itu. Tukar warnanya, tukar halamannya. Halaman 63 Okey, sila rujuk halaman 63. Kita akan mulakan perbincangan ataupun pembacaan hadis dari muka surat 63 di perenggan yang bawah sekali. Baik, Nabi SAW setelah itu dibawa oleh dua orang tersebut ke sebuah tempat yang lain, di mana Nabi SAW pun menceritakan di dalam hadis ini. Nabi kata, "Fantalaqna fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli lawnir rabi'i wa idza baina zahrai rawdati wa rajulun tawilun la akadu ararsah طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kami pun berangkat daripada tempat yang kelima itu, kami menuju ke tempat yang keenam ini, di mana Nabi SAW bersabda, fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli lawnin rawdah. Maknanya, kami pun meneruskan perjalanan sehingga kami berjumpa ataupun kami sampai ke sebuah tempat di mana dipanggil ataupun dilihat Nabi SAW sebagai sebuah tempat seumpama taman.
Tamannya begitu hijau, okey, begitu hijau yang dipenuhi dengan bunga-bunga pada musim bunga. Maknanya ada banyak sangat bunga, pelbagai warna, begitu indah tempat itu. Namun, di tempat ini Nabi kata apa? Wa idza baina zahrai raudah rajulun tawilun. Di tengah-tengah taman itu ada seorang lelaki yang tinggi. Tinggi dia bagaimana? Tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Sehingga kerana tingginya lelaki ini yang tingginya melangit, sehingga Nabi kata apa? Aku hampir tidak dapat melihat kepalanya yang memanjang hingga ke langit. Dan lelaki itu, Nabi kata, dikelilingi wa idza hawla rajuli min akthari wildan. Lelaki itu dikelilingi oleh kanak-kanak yang ramai. Jadi, Nabi SAW pun kata, ataupun Nabi tanyalah ya, sebagaimana di tempat-tempat yang sebelumnya, Nabi tanya kepada kedua-dua orang itu, siapakah orang ini? Qultu lahumah ma hadha? Ni siapa? Maha udak. Dan budak-budak ni siapa? Dan mereka berdua tetap memberikan jawapan yang sama kepada Nabi SAW, di mana mereka kata, qala li, mereka pun kata kepada aku, intalik. Dah, jom kita berangkat ke tempat yang lain. Baik, seterusnya. Nabi SAW pun sampai ke tempat yang ketujuh, okay, dalam riwayat hadis ini. Lebih panjang daripada tadi ya riwayatnya. Maaf. Dalam riwayat ini Nabi di tempat yang ketujuh ini Nabi SAW pun kata fantalaqna fantahaina ila rawdatin azimah. Tadi Nabi sampai di sebuah taman yang menghijau dipenuhi dengan bunga-bunga. Dan pada tempat yang ketujuh ini, Nabi masih lagi berada di sebuah taman. Tapi berbeza dengan taman yang ke-6 tadilah. Maaf, taman yang yang sebelumnya tadi, yang telah kita sebutkan tempatnya. Di tempat ini, Nabi kata apa? Fantahaina, kami pun sampai ila rawdatin azimah. Ke sebuah taman, ke sebuah tempat yang begitu luas. Taman yang sangat luas. Kita kata ginilah saujana mata memandang. Macam tak tahu mana one end to one end, tak tahu kat mana. Tapi begitu luas tempat ini. Lalu Nabi kata apa? Lam ara rawdatan qattu a'zama minha. Ini yang Nabi tadi saya kata tak tahu mana satu ujung, mana satu akhir, mana satu awal lah. Tak tahu kan kat mana. Yang Nabi kata tempat itu begitu luas yang tak pernah aku lihat sebelum ini. Pernah Nabi lihat sebelum ini. Lalu Nabi kata apa? Wala ahsana. Dan keindahan taman ini juga tak pernah aku lihat sebelumnya. Lalu Nabi pun ceritakan kepada kita. Qala li. Kedua-dua orang yang bawa Nabi ke tempat taman yang begitu luas, begitu indah ini, mereka pun kata kepada Nabi, irqa fiha. Naiklah ke atasnya. Qala fartaqaina. Nabi pun cerita, kami pun naik ke taman ini, di mana Nabi kata fantahaina, lalu tiba-tiba kami sampai ila madinatin mabniyatin bilabanin zahabin mabniyatin bilabini zahabin wa labini fiddah. Nabi kata kami tiba-tiba bila kami naik taman ini, kami sampai ke sebuah bangunan, di sebuah kota Madinah, sebuah kota, sebuah bandar, yang mana bandar tersebut dibina daripada emas dan perak. Bandar yang Nabi tiba di tempat itu, Nabi kata bangunannya, apa-apa yang ada di tempat itu dibina daripada emas dan perak. Batunya daripada emas dan perak. Dan Nabi kata apa? Kami pun fa'ataina babal Madinah. Kami pun sampai ke gerbang pintu tempat bandar ini. Okay, dia punya kita panggil macam mana ya? Gerbang lah sana. Gerbang kota ini, bandar ini yang diperbuat daripada emas dan perak itu tadi. Dan fastafahna
fastafahna fafutiha lana. Kami pun minta supaya dibukakan pintu gerbang itu untuk kami masuk. Lalu pintu gerbang itu pun dibukakan untuk kami dan kami masuk. Fadakhalnaha. Nabi kata kami pun masuk ke dalam bandar yang diperbuat daripada emas dan perak itu tadi. Lalu Nabi kata apa? Bila kami masuk, kami jumpa fatalaqana fiha rijalun syatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in. Nabi kata bila kami masuk, tadi minta izin kan untuk masuk ke dalam bandar yang diperbuat daripada emas dan perak itu. Nabi kata bila kami masuk ke tempat ini, kami jumpa datang bertemu dengan kami lelaki ataupun lelaki-lelaki, manusia-manusia yang mana separuh daripada mereka ini merupakan penciptaan yang begitu indah. Maknanya cantik sangat. Namun yang peliknya separuh daripada mereka pula, separuhnya cantik, separuhnya tak cantik. Okey? Separuh cantik, separuh cantik. Di mana Nabi kata kecantikan ataupun kempanan yang ada pada orang lelaki ini yang tak pernah kita nampak. Begitu cantik, begitu handsome. Kemudian separuhnya pula begitu hodoh dalam keadaan yang kita juga tak pernah nampak orang ini. Qala lahum idhabu faqa'u fi dhalikan nahri. Dua orang yang bersama dengan Nabi, itu di kalangan malaikat inilah yang daripada awal dalam perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat itu tadi kan, dua orang ini pun kata kepada mereka semua, masuklah kalian ke dalam sungai tersebut. Okey, tempat itu ada, di bandar ini ada sebatang sungai. Di mana Nabi kata apa? Sungai ini wa idza naharun mu'taradun yajri ka'anna ma'ahul masdu fil bayadi. Fadhahabu fawaqa'u fihi. Baik, Nabi kata di tempat tersebut terbentang sungai, okey, sebatang sungai yang mana Nabi kata sangat putih airnya. Airnya putih yang sangat jernih dan suci. Lalu orang-orang tadi yang separuhnya hodoh, separuhnya cantik tu kan, mereka pun masuk ke dalam sungai itu sebagaimana yang diarahkan oleh dua orang yang bersama dengan Nabi SAW itu tadi. Jadi Nabi pun ceritakan apakah yang berlaku setelah mereka itu masuk ke dalam sungai itu. Nabi SAW pun kata begini, fadhahabu fawaqa'u fi thumma raja'u ilaina. Mereka dah masuk dalam sungai itu, lalu mereka pun kembali kepada kami. Qad dhahaba dhalika as-su'u anhum fasaru fi ahsani surah. Nabi kata bila mereka kembali kepada kami, aku nampak mereka ini datang dalam keadaan yang mana hilang kehodohan, hilang kecacatan yang tadi Nabi kata yang sangat daripada diri mereka, lalu mereka berubah, fasaru fi ahsani surah, mereka berubah dalam keadaan yang begitu cantik, sangat cantik setelah mereka keluar daripada sungai yang begitu putih, begitu jernih yang Nabi ceritakan itu tadi. Nabi SAW pun dalam keadaan ini Nabi tak bertanya kepada mereka berdua tentang situasi tersebut. Pada kali ini, kedua-duanya sendiri yang menjelaskan kepada Nabi tentang tempat itu. Tentang tempat itu sahaja. Di mana mereka pun berkata begini kepada Nabi SAW. Qala li, mereka berdua berkata kepada aku, hadhihi jannatu adnin. Tempat yang sedang kita berada itu, iaitu tempat yang ketujuh, yang kita nampak bandar yang dibina daripada emas dan perak, lalu ada sebatang sungai yang begitu jernih, begitu putih, begitu indah di tempat ini. Mereka berdua kata kepada Nabi, ini adalah syurga Aden. Ini adalah syurga Aden. Wa hazaka manziluka, dan ini adalah tempat tinggalmu. Qala, bila Nabi dengar mereka berdua kata ini adalah syurga Aden dan inilah tempat tinggal Nabi SAW, Nabi pun kata kepada mereka berdua, qala fasama basari su'udan fa idza qasrun mithlu rababatil bayda
Maaf belum sampai lagi kata-kata Nabi. Nabi SAW kata apa? Aku pun mengangkat wajah aku ke pandangan aku ke langit. Bila Nabi dengar mereka kata ini adalah syurga Aden yang merupakan tempat tinggal Nabi SAW. Nabi kata apa? Aku pun mengangkat pandangan aku ke arah langit. Lalu apa yang Nabi lihat? Nabi kata apa? Fa'iza qasrun mislur rababatil bayda. Di situ aku melihat sebuah istana seperti awan putih yang bersendirian. Ada sebuah istana di atas jannah ataupun syurga Aden ini yang indah, di atas langit yang bersendirian, ada satu saja istana itu di situ. Dan mereka berdua bila melihat apa yang Nabi SAW lakukan, di mana Nabi angkat wajah melihat ke atas, nampak istana yang bersendirian itu, yang satunya dekat awan ni kan, mereka berdua pun kata kepada Nabi SAW, hazaka manziluka, itulah nanti tempat tinggal kamu yang akan kamu diami. Baik, Nabi SAW pun kata kepada mereka, qala qultu lahuma, Nabi kata, aku pun berkata kepada mereka berdua, barakallahu fikuma, moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu berdua. Dharani fa'adkhalaha, taipan saya tersilap di situ Dharani fa'adkhalaha. Okay, berhenti di sana. Zarani fa'adkhalaha, maka biarkan aku untuk memasuki istana yang ada yang dia nampak tadi kan, dekat atas tadi. Okey, yang Nabi nampak di atas itu. Nabi kata apa? Biarkan aku memasukinya. Tetapi malaikat berdua ini kata kepada Nabi SAW. Mereka kata kepada Nabi, qala amal an. Okey, amal an. Belum masanya lagi. Bukan sekarang ini. Okey, jika sekarang belum masanya lagi. Wa anta dakhilu. Namun kamu pasti akan memasukinya nanti, tapi bukan sekarang. Okey, baik. Itu saja perbincangan kita untuk hadis ini pada malam ini. Saya belum lagi menyebutkan ataupun menceritakan apakah sebenarnya yang telah dilihat oleh Nabi SAW daripada tempat yang pertama hinggalah kepada tempat yang ketujuh. Tempat yang ketujuh itu telah dijelaskan oleh malaikat tadi, ia adalah Jannah Aden. Tapi siapakah orang yang separuhnya hodoh, separuhnya cantik, sehingga bila mereka masuk ke dalam sungai yang terdapat di Jannah Aden itu tadi, di syurga Aden ini, mereka berubah menjadi makhluk yang begitu indah. Baik. Daripada tempat pertama hingga tempat yang ketujuh, kita belum lagi bincangkan apakah jawapan bagi persoalan-persoalan Nabi SAW. InsyaAllah saya akan bawakan jawapan-jawapan tentang soalan Nabi yang Nabi kata siapa mereka, ini apa, ini tempat apa, yang Nabi tanya kepada kedua-duanya, tapi mereka hanya menjawab intalik. Jom kita berangkat. Baik, kita akan bincangkan tentang jawapan-jawapannya pada minggu hadapan. Anda ingin tahu apakah tempat-tempat yang telah dituju oleh Nabi SAW dan siapakah mereka yang dilihat oleh Nabi SAW? InsyaAllah. Kita jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di ruangan yang sama, untuk menyambung hadis ini beserta dengan pengajarannya. Baik, saya tutup perbincangan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.